Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uh, Alhamdulillah, sekali lagi kita berkesempatan untuk pertemuan kajian asas pemikiran Islam yang membincangkan isi buku daripada Fikrul Islam. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk ke pembahasan ataupun perbincangan fardu kifayah, kewajipan setiap muslim. Baik, kita akan terus kepada isi tajuk hari ini, iaitu fardu kifayah, kewajipan setiap muslim. Fardu kifayah merupakan Fardu merupakan seruan asy-syari', yakni pembuat syariat yang berkaitan dengan tuntutan bersifat tegas untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi asy-syari' ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta sekalian alam, dan yang memberikan syariat, yang memberikan peraturan, Allah sahajalah yang berhak sebenarnya yang menurunkan syariat. Maka dalam kehidupan kita sepatutnya kita tidak boleh mengikuti aturan, perintah atau larangan yang bertentangan atau yang bukan datang daripada asy-syari' yang hakiki, iaitu Allah SWT. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah, surah Al-Baqarah ayat 110. Dirikanlah solat. Perintah mendirikan solat ini datang daripada Allah SWT. Infiru kifafun wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu sekalian dengan perasaan ringan atau berat dan berjihadlah di jalan Allah. At-Taubah 41. Perintah ini merupakan perintah yang berat. Memang Allah sendiri declare atau describe dalam firman-Nya, memang berjihad itu sesuatu yang berat. Tidak ada manusia sebenarnya yang suka untuk berperang, suka menumpahkan darah, tetapi ada perkara-perkara yang asy-syari', yakni Allah SWT menetapkan aturan tertentu. So berjihad juga adalah perintah ataupun seruan pembuat asy-syari' ataupun pembuat syariat lah. Atau seperti sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Orang yang dijadikan imam solat itu dijadikan imam untuk diikuti. Ataupun hadis yang lain, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada bai'at di atas bahunya, yakni kepada khalifah, seseorang yang mati tanpa ada bai'at kepada khalifah kalau dalam Islam, maka dia mati dalam keadaan jahiliah. Ini sumber hadis. Jadi beberapa dalil tadi menunjukkan bahawa adanya perintah-perintah, adanya tuntutan, adanya seperangkat aturan yang perlu dilaksanakan oleh orang yang beriman. Semua nas di atas berupa seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan tuntutan untuk melakukan perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Perintah untuk melakukan sesuatu yang bersifat tegas. Adapun yang menentukan tuntutan tersebut bersifat tegas adalah qarinah ataupun indikasi yang berkaitan dengan tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut bersifat tegas ataupun jazm, sifat tetap dan wajib dilaksanakan. Hukum fardu tidak akan gugur dalam kondisi apapun. Maksudnya kewajipan lah, fardu, kewajipan ni tidak akan gugur apapun sampai aktiviti yang diwajibkan itu terlaksana. Jadi fardu ini sifatnya perlu dilaksanakan. So dia tak ada perkara yang akan membuatkan kefarduan ni terangkat. Tidak ada, kecuali telah ada perkara-perkara yang membatalkan kewajipan. Tapi kewajipan tu tetap ada selama mana terpenuhi syarat-syarat wajib.
maka orang yang meninggalkan aktiviti fardu itu pun akan mendapatkan siksa. Siksa lah maksud balasan yang buruk di sisi Allah. Bahkan dia tetap berdosa selama belum melaksanakannya. Dalam masalah ini tidak ada beza antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi di sini biasa kita dengar memang fardu itu terbagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. So kebanyakan kalau masyarakat di Nusantara ataupun di Malaysia lah selalu disebut tentang kelas fardu ain kan, kelas-kelas fardu ain. Berkaitan dengan fardu ain tu terkait dengan taharah, solat kan, ada berkaitan dengan fikih atau fiqah, juga ada berkaitan perkara-perkara tersebut, kefarduan khususnya dalam ibadah. Fiqah itu juga bagian daripada perkara-perkara untuk menguruskan diri, itu juga adalah bagian daripada fardu ain yang mencakupi perbuatan-perbuatan kita seharian. Dalam masalah ini tidak ada beza, okey, kerana semuanya adalah fardu bagi seluruh kaum muslim. Jadi fardu ain maupun fardu kifayah itu semuanya adalah wajib. Jadi hukum fardu bila sebut fardu adalah bersama dengan wajib. Jadi firman Allah wa aqimus solah dan dirikanlah solat mempunyai konotasi fardu ain. Jadi perintah aqimus solah itu membawa kepada perintah setiap orang. So, bila setiap orang kena laksanakan mengerjakan solat, maka itu adalah bersifat fardu ain. Sedangkan firman-Nya seperti At-Taubah 41 tadi, berangkatlah berperang baik dengan ringan maupun berat, berperanglah dan seterusnya, mempunyai konotasi ataupun mempunyai sebuah gambar apa tu dipanggil secara message ataupun pesanan itu bersifat fardu kifayah, bersifat untuk nanti di sini akan kita kena pisahkan apa yang dikategorikan fardu ain dan apa yang dikategorikan fardu kifayah supaya kita tak keliru. Tapi ada dua. So nanti kita akan tengok. Aqimus solah itu fardu ain. Tapi dalam infiru khifafan wasaqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Yang ini membawa kepada konotasi penegasan fardu kifayah. Seterusnya ada lagi, innama ju'ilal imamun liyu'tamma bih. Orang yang dijadikan imam solat itu dijadikan imam untuk diikuti. Mempunyai konotasi pengarahan pesan ini ataupun hadis nas ini mempunyai pesan kepada perintah fardu ain. Sedangkan sabda Rasulullah man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah ini, iaitu barang siapa yang mati dan tidak ada bai'at di atas bahunya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, mempunyai konotasi fardu kifayah. Macam mana sebenarnya saya nak define? Kita tengok dulu ada tak penjelasan dia. Namun demikian semuanya tetaplah fardu. Semua tadi tu bersifat perintah yang wajib dilaksanakan, maka disebut fardu. Tetapi ada satu fardunya ke arah ain, ada satu lagi fardu kifayah. Yang telah ditetapkan oleh seruan pembuat syariat lah. So fardu tadi ditetapkan oleh pembuat syariat, iaitu Allah dan Rasul. Rasulullah tu bukan pembuatnya, tapi Rasulullah tu menyampaikan. Samalah Al-Quran juga disampaikan oleh Rasulullah. Jadi dua-dua dalil tadi, penegasan tadi tu datang daripada pembuat syariat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkaitan dengan tuntutan yang tegas untuk melakukan aktiviti tertentu. Kerana itu setiap usaha yang bertujuan untuk memisahkan antara fardu ain dengan fardu kifayah dilihat dari aspek sama-sama kewajipan, maka upaya ini jelas merupakan perbuatan dosa kepada Allah SWT, dapat menyesatkan dari jalan Allah serta merupakan ajakan yang keliru serta mengabaikan pelaksanaan fardu yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang cuba memisahkan, oh ini fardu ain je, atau kita fokus kat fardu ain je, fardu kifayah tu tak payah fikir, atau oh kita buat fardu kifayah, fardu ain tu sendiri-sendiri. Ini adalah sebuah bentuk seolah-olah memisahkan di antara fardu ain dan fardu kifayah. Dia boleh membawa kepada perbuatan yang mendatangkan dosa.
Demikian pula dari aspek gugurnya kewajipan tersebut dari orang yang diwajibkan menunaikannya. Maka antara fardu ain dan fardu kifayah juga tidak berbeza. Sebab aktiviti fardu, kewajipan pelaksanaannya tidak akan gugur hingga kewajipan tersebut ditunaikan sebagaimana dituntut oleh syarak. Sama saja apakah tuntutan tersebut ditujukan kepada setiap kaum muslim, iaitu fardu ain seperti solat 5 waktu, atau ditujukan kepada seluruh kaum muslim, fardu kifayah seperti baiat kepada khalifah. Baik, apa yang nak dijelaskan sini? Perbezaan. Pertama, setiap orang muslim dan seluruh kaum muslim. Ini dia macam apa beza setiap dengan seluruh. Jadi fardu ain adalah untuk setiap individu muslim, wajib melaksanakannya. Tapi fardu kifayah, keseluruhan kaum muslimin mesti melaksanakannya. Maksudnya macam mana? Satu perintah yang bersifat fardu ain tadi adalah sifatnya perintah ke atas per individual untuk dilaksanakan. Maka kewajipan itu akan gugur setelah dilaksanakan secara individu. Contohnya setiap individu dah mengerjakan solat atau individu itu mengerjakan solat, dah selesai solat, maka kewajipan dia gugur kerana dia sudah pun menunaikan fardu ain. Sedangkan ada satu lagi fardu yang mana perlu dilaksanakan oleh keseluruhan secara jamaah, secara kesatuan, secara bersama-sama melaksanakannya. Sering kali dulu kalau di sekolah dulu sering kali guru-guru kita, ustaz-ustaz akan cerita fardu kifayah tu contohnya mengurus jenazah. Itu fardu kifayah. Seolah-olah itu. Walhal sebenarnya fardu kifayah ni lebih banyak sekadar daripada mengurus jenazah. Tapi menunjukkan bahawa fardu kifayah sifatnya perlu dilaksanakan oleh keseluruhan kaum muslimin, perlu menunaikannya. Tak boleh satu orang yang selesaikan, yang lain cuci tangan ataupun berpeluk tubuh. Selama mana kewajipan tu belum terlaksana, belum usai, belum selesai, maka fardu kifayah tu menuntut setiap orang muslim tu menyelesaikannya. Seperti itulah. Maksudnya kita tu berbeza dengan fardu ain. Kita tak solat atau kita solat itu fardu ain bagi kita. Tapi kalau fardu kifayah tak boleh terlepas. Maksudnya macam mana? Contoh baiat kepada khalifah ni. Kalau solat 5 waktu semua orang boleh nampak. Contohnya kan, setiap orang dah solat 5 waktu, baik itu solat berjemaah ataupun solat secara sendiri, tapi kewajipan mengerjakan solat tu dia dah selesai. Tapi kalau dalam berbaiat kepada khalifah, mengangkat seorang pemimpin untuk melaksanakan hukum Islam, itu tak boleh seorang aja yang berbaiat. Perlu seluruh kaum muslimin tu berbaiat kepada khalifah tadi dan menerapkan syariat Islam. Itu yang dimaksud perbezaan fardu ain dan fardu kifayah. Semua ini tidak akan gugur kecuali bila aktiviti tersebut terlaksana. Dengan kata lain, apabila solat itu ditunaikan dan sampai khilafah itu benar-benar terwujud sehingga baiat kepadanya boleh terlaksana. Pertama, jadi kalau fardu kifayah tentang perintah baiat tadi, sampailah baiat itu terlaksana, barulah gugur kewajipan tadi, ataupun kita terlepas daripada dosa mengabaikan kewajipan. Ibarat macam kalau kita tak solat, sampailah kita solat, barulah kita tidak dikira ataupun dihitung tidak lagi menanggung beban kewajipan. Kita dah selesai beban kewajipan tu. Itu maksudnya ya. Dengan demikian, kewajipan fardu kifayah ini tidak akan gugur dari tiap kaum muslim ketika hanya ada sebahagian orang saja yang berusaha melaksanakannya. Hingga fardu tersebut benar-benar terlaksana dengan nyata. Kerana itu, setiap kaum muslim tetap memikul dosa selama pelaksanaan fardu kifayah tersebut belum sempurna. Jadi kalau ada perintah-perintah Allah yang belum sempurna, yang menuntut secara fardu kifayah, maka itu tidak, kita ni tak terlepas. Misalnya, apa lagi fardu kifayah yang diperintahkan Allah secara fardu kifayah selain daripada mengembumikan jenazah? Mungkin Bujim nak solat Jumaat. solat Jumaat. Okey.
Tapi dah terlaksana kan. Okey, lagi ada tak solat Jumaat kita boleh laksanakan? Alhamdulillah. Ada tak lagi yang terfikir? Ah, Fardu yang perlu dilaksanakan secara betul solat Jumaat tak boleh buat seorang-seorang. Seorang-seorang tak jadi solat Jumaat. Okey, fine, betul. Itu antara contoh. Lagi apa? lagi. Hmm. Contoh fardu kifayah lagi. Apa apa jihad fisabilillah. Itu kalau hari ni kita tengok tak ada berlaku jihad, so fardu kifayah tu tergantung. Tak dapat dilaksana bukan jihad yang seperti teroris ataupun ISIS ke kan buat kelompok dan pergi berjihad sebab ini fardu kifayah. Bukan begitu. Fardu kifayah tersebut seringkali dia selari dengan pemerintahan Islam, sistem Islam. Contoh lagi fardu kifayah adalah menghukum orang yang mencuri dengan hukum Islam, misalnya potong tangan. Itu fardu kifayah yang seorang-seorang tak boleh buat. Kita sekampung tangkap pencuri, potong tangan dia, tak boleh, salah. Secara hukum Islam tetap salah. Kerana apa? Perlu dilaksanakan oleh Amirul Mukminin ataupun orang yang mempunyai kekuasaan ke atas kaum muslimin yang mengikuti hukum syarak lah. Itu dia punya piawaian, dia punya standard dia tu, pemimpin itu mengikuti hukum syarak, pelantikan dia naik kepada jawatan pemimpin itu mengikuti hukum syarak. Apa orang berzina dihukum sebat 100 kali misalnya, itu perintah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni kategori banyak sebenarnya. Apa dalam urusan jual beli kan, apa mengharamkan riba. Hari ini riba dihalalkan. Jadi itu sebenarnya mengharamkan riba itu adalah fardu fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan seorang orang lain buat dosa, orang lain tak tanggung. Sebenarnya kita kena juga bahagian daripada bencana riba. Okey. Dengan demikian, jelas keliru jika dikatakan bahawa fardu kifayah adalah kewajipan yang ketika sebagian kaum muslimin telah berusaha melaksanakannya, maka gugurlah kewajipan tersebut bagi yang lain. Tetapi fardu kifayah adalah kewajipan yang ketika sebagian kaum muslimin telah berhasil menunaikannya, maka gugurlah kewajipan tersebut bagi yang lain. Maksudnya macam tu. Jadi kalau selama mana solat Jumaat, okay, kita ambil kan, solat Jumaat itu tidak cukup orang atau tidak cukup kapasiti untuk melaksanakan fardu Jumaat sebagai fardu kifayah yang perlu dilaksanakan oleh ramai orang. Misalnya tak ada makmum, imam je ada. Makmum tak ada langsung. Nak ambil pandangan mana-mana tak kisahlah. Kalau Imam Syafi'i kata 40 orang. Misal lah kita ambil standard Imam Syafi'i. Misal. Oh tak boleh laksana. Maka sebenarnya fardu kifayah tu tak tidak sempurna dilaksanakan. Bukan maksudnya dalam hal ini, oh dah ada orang pergi dah solat Jumaat, tak apa. Misalnya kan, tetap juga fardu tersebut tidak selesai. Ataupun belum gugur lagi kewajipan. Jadi perlu kita tu menyempurnakan. Kalau kita tahu, kat sini jemaah tak ada ni. Ataupun warga tempatan tak cukup untuk menunaikan fardu Jumaat, maka kita perlu memenuhkan atau menjadi orang yang menyempurnakan. Barulah telah selesai fardu Jumaat itu, barulah kita dikategorikan telah menyempurnakan kewajipan. Kalau tak, jadi samalah macam mengebumikan jenazah. Bukan maksudnya dah ada orang urus. Jenazah tu dah ada orang urus. Dah ada, okey lah, kita dah lepas daripada kewajipan. Tak, belum. Sampailah ke bumi jenazah tu selesai, baru kita selesai. Arti kata lain, fardu kifayah ni membuatkan kita tu tidak boleh sambil lewa melihat kewajipan. Kita tak boleh macam anggap, contoh, dakwah fardu kifayah, fardu dia bentuknya secara ikutkan yang baru faham, fardu ain. Dakwah ini adalah fardu ain. Tapi amal makruf nahi mungkar ni adalah fardu kifayah. Jadi dia bentuk yang tak boleh ditinggalkan, ataupun orang lain dah buat kita terlepas, tak ada. Maksudnya amal makruf nahi mungkar adalah pekerjaan fardu kifayah yang kita kena buat bersama-sama sampailah kemungkaran tersebut berjaya
hilangkan. Baru selesai. Ini sebuah introspeksi diri. Ini cara kita menghitung diri kita. So kalau kita rasa kita dah ibadah bagus, kita dah pergi masjid, kita dah baca Quran, jangan ingat kita tak ada dosa. Kita banyak dosa sebenarnya. Dosa fardu kifayah ni. Dosa kifayah yang kita tak buat ni. Kita tak mencegah kemungkaran, kita tak menegakkan kebenaran, kita tidak menjalankan syariat Allah. Itu fardu kifayah yang kita kena dosanya sebenarnya. Panggil dosa kifayah lah. Kalau kewajipan tadi kifayah, maka secara berjamaah kita ni atau secara beramai-ramai sebenarnya kita masih mengutip dosa. Sebab itu dunia pada hari ini, kalau ada orang merasakan okey aku dah ibadah, aku dah zikir, aku dah mengamalkan sunnah, aku dah semuanya fardu ain ataupun perkara yang bersifat ain, bersifat individual, itu belum menutupi bahawa dia tak berdosa. Tak, banyak lagi perkara yang wajib perlu dilaksanakan yang masih ditinggalkan. Okay, sehingga gugurnya kewajipan tersebut merupakan sesuatu yang nyata setelah perbuatan yang dituntut tersebut telah ditunaikan dan terlaksana hingga tidak ada lagi tanggungan. Inilah yang dimaksud dengan fardu kifayah, yang kedudukannya sama je dengan fardu ain. Jadi kalau kita rasa solat tu wajib, maka yang lain-lain fardu ain ni, amar ma'ruf nahi munkar ataupun mencegah kemungkaran, mengajak yang makruf, itu semua adalah sama tingkatannya. Jadi dakwahnya jadi wajib, sama macam solat, sama macam puasa Ramadan. Sama. Macam sama seperti bayar zakat. Kalau kita tak buat dan kalau kita meninggalkannya, tetap sama dosa. Tingkatan dosa tu sama. Jadi tak ada macam solat ni dosanya besar. Kalau tak mengerjakan fardu kifayah, tidak mengikuti perintah Allah, tidak melaksanakan syariat Allah, ini dosa kecil. Tak ada. Sama di sisi Allah SWT sebab itu adalah kefarduan. Kerana itu sungguhnya mendirikan daulah Islam atau mendirikan sistem kehidupan Islam adalah wajib bagi seluruh kaum muslim. Dengan kata lain, kewajipan tersebut diwajibkan kepada setiap muslim. Kewajipan ini tidak akan gugur. Jadi mendirikan sistem Islam, berdakwah, menyerukan kembali syariat Islam, itu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Walaupun dia nampak macam tak apa, aku solat, aku buat baik, aku derma, aku sedekah, cukup. Tidak boleh menutupi ini. So jadi perlu juga mengerjakan perkara ini, iaitu mengajak umat manusia kepada Islam dan menegakkan syariat, perintah Allah ni. Sebab itu bahagian daripada diutusnya Islam untuk diterapkan ke atas semua manusia, dan kita tu mengambil Islam sebagai akidah, keyakinan, keimanan kita adalah untuk merealisasikan itu. Jadi kalau kita masuk Islam hanya untuk diri kita je, kita rasa cukup baik, kita rasa, maka tak tercapailah. Islam tu rahmatan lil alamin. Islam tu hanya untuk diri kita kan. Tapi Islam tu adalah rahmat kepada sekalian alam. Caranya macam mana? Metodologi dan mekanisme dia macam mana? Pastinya melalui lisan kita, kerja-kerja yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita bawa kepada tengah-tengah masyarakat supaya Islam tu dapat terrealisasi seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Kewajipan yang tidak akan gugur atau hilang dari seorang muslim pun hingga daulah Islam ataupun sistem Islam itu berdiri. Namun tidak berarti kewajipan ini telah gugur dari siapa saja kaum muslim selama sistem Islam belum berdiri. Maksudnya ia tidak berarti kewajipan ini telah gugur daripada diri orang-orang muslim. Bila tak ada sistem Islam, okey, kita tak payah dah nak ikut Islam. Tak ada. Sistem Islam tak ada. Okey, contoh gini. Kita flashback sikit supaya nak faham. Dulu sistem ini ada hasil daripada dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah sehingga tertegaknya daulah Islam Madinah ataupun syariat Islam, sistem Islam dalam bingkai negara yang Rasulullah tunjukkan di Madinah. Kemudian diwarisi oleh para khulafa ar-rasyidin dan khalifah-khalifah seterusnya dan kaum muslimin, para ulama yang hidup di zaman tersebut. Tetapi pada kehidupan kita, sistem tu dah tak ada lagi. Negara seperti itu dah tidak ada lagi. Peraturan kehidupan seperti itu dah tak ada lagi. Adakah kita boleh berlepas diri daripada syariat Islam?
Sebab apa? Sebab dah tak ada sistem tu. Kita tak boleh nak buat. Maka di sini fardu kifayah kita adalah mengembalikan kehidupan seperti itu supaya kita dapat melaksanakan sama seperti Rasulullah dan para sahabat melaksanakan kehidupan mereka. Berinteraksi, muamalah, jual beli kan. Jenayah-jenayah diselesaikan dengan hukum Islam. Pesalah-pesalah dihukum dengan hukum Islam. Anak-anak dididik dengan didikan Islam. Kehidupan manusia dibangun dengan kehidupan yang berbingkaikan Islam. Walaupun orang non-Muslim, walaupun dia tak nak masuk Islam, tidak ada masalah, tetapi kehidupan dia tu dijaga oleh Islam. Dan Islam menjamin lebih baik daripada apa yang kita rasakan hari ini. Kenapa kita rasa hari ini dah cukup baik? Kerana kita sering bandingkan dengan kehidupan yang barbarik zaman penjajahan. Memang zaman penjajahan tu bukanlah sebuah gambaran sistem kehidupan. Itu adalah penjara bagi orang-orang yang hidup pada zaman tu. Sedangkan Islam jauh lebih berbeza. Sehingga Barat ataupun Eropah itu bangkit hasil daripada penemuan ataupun ilmu-ilmu yang dihasilkan daripada peradaban Islam. Seterusnya, sebab kewajipan ini telah dibebankan kepada setiap Muslim dan mereka tetap berdosa sampailah sistem Islam ini atau daulah Islam ini benar-benar berdiri. Dosa ini tidak akan gugur. Dosa apa? Dosa kifayah. Bukan kita nak menghukum orang sebagai berdosa, tetapi kita sendiri tahu bahawa ada kewajipan itu dan kita sekarang masih belum berjaya melaksanakan kewajipan itu, yang mana bila tak berjaya seperti solat, kita belum berjaya mendirikan solat, maka mahu tidak mahu kita kena terima hakikat kita tetap dihitung berdosa di sisi Allah. Berdosa di sisi Allah tu hingga seorang Muslim terlibat langsung dalam perjuangan untuk mendirikan sistem Islam atau daulah Islam secara terus-menerus hingga daulah Islam ini berdiri. Maksudnya sistem kehidupan Islam tu berdiri tegak, maka baru orang yang berjuang bersungguh-sungguh, bukan maksudnya dia terhapus dosanya. Sebenarnya belum tentu orang yang berjuang katanya memperjuangkan sistem Islam tu bebas daripada dosa kifayah ni. Kadang-kadang dalam hati manusia tu kan datangnya hasad, ada rasa iri ataupun ada rasa nak tunjuk lebih baik daripada orang lain kan. Itu bukan murni kerana Allah, maka boleh jadi dia masih terkena perkara-perkara tersebut ataupun dosa-dosa kifayah tersebut yang kerana dia melakukan bukan ingin menegakkan sistem Islam tapi lebih pada ingin merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Misalkan seperti itu. Maka itu bahayanya. Maka kita terjun ke dalam perjuangan menegakkan kembali syariat Islam bukan kerana kita rasa kita lebih baik, tapi kita tahu bahawa kita berdosa. Maka kita berjuang supaya Allah ampuni kita kerana kita dalam kehidupan yang masih bermaksiat kerana meninggalkan perintah Allah yang mulia. Wallahu alam. Sampai situ saja perbincangan bab ini. Kerana dah habis dah babnya. Okay, mungkin Bu Yim ada pertanyaan ataupun perbincangan untuk kita utarakan. Silakan Bu Yim. Alhamdulillah, ini hari tak ada. Ini hari faham. Hari ni faham. Dengan fardu kifayah fardu ain ni pun pernah belajar juga sebelum ni. Alhamdulillah lah faham lah. Ni lagi lebih faham lah. Ya. Cuma highlight pada minggu ini ataupun malam ni adalah fardu kifayah ini ada banyak perkara yang kita tak boleh laksana bukan kerana kita tak mahu, tapi kita tak mampu. Bukan kerana kita menolak kewajipan itu, tapi kita tak mampu untuk laksanakan hari ini kerana ia di luar bidang kuasa kita. Sebagai masyarakat biasa atau orang panggil masyarakat awam lah, yang normal, kita bukan orang yang menetapkan peraturan dan kita tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan, maka tetap juga kita berdosa. Walaupun ada setengah-setengah orang, segelintir orang kata, oh kita tak berdosa sebab bukan kita yang buat peraturan ni. Ini orang-orang yang ada kuasa lah. Kita ada kewajipan untuk mendakwahkan orang-orang tersebut untuk mengembalikan sistem Islam atau kehidupan Islam ataupun syariat Islam itu. Jadi kalau kita tak laksanakan, di situ kita mula mengumpul dosa. Bukan kita kata, kan di sini bukan saya nak katakan kita ni semua berdosa, jadi siap-siaplah masuk neraka. Bukan tapi kita perlu ingat bahawa kita belum bebas daripada dosa. Sekalipun kita dah amal, infak, kita dah banyak perkara kebaikan yang kita buat, tetap juga perkara ini tidak boleh menutupi
dosa kita, iaitu dosa kepayah. So macam mana Bu Yim? Macam-macam. Okey. Apa Bu Yim nak Macam kata? apa ni? Macam kita, riba sekarang. Riba ni kan Yeah. dah jadi macam kebiasaan dalam hidup Betul. masyarakat sekarang kan. Yeah. Okey, macam kita pula, kita dah tahu riba tu berdosa, tapi kita sebagai individu kita ambil riba. Yeah. Tapi orang lain ambil riba, adakah itu berdosa juga pada kita? Okey, dosanya kita bukan dosa kerana ambil riba. Tetapi dosanya kita, sebab tu dalam hal riba, dia sebab riba ni muncul kerana sistem. Dia bukan kerana sistem hari ini membenarkan sistem kehidupan kita, sistem ekonomi kita, sistem perundangan kita, semua mengiktiraf ribawi dengan kata faedah, interest, dividen, itu semua diiktiraf oleh sistem kehidupan pada hari ini, sehingga menyebar luaslah riba itu. Secara umum riba ini hasil dari menjadi legal, menjadi benar kerana dibenarkan oleh sistem kehidupan ataupun sistem pemerintahan atau sistem negara tersebut. Bukanlah hasil daripada inisiatif orang tertentu semata-mata. Jadi dalam hal ini kita meninggalkan riba, yes, kita berjaya melepaskan diri daripada cengkaman ataupun kita panggil wilayah bahaya mengambil riba. Tapi kalau orang lain mengambil macam mana? Orang lain mengambil, maka kita di sini adalah dosa. Kalau kita cari ada dosa tak kalau orang lain ambil riba tapi aku tak ambil? Ada tak aku tetap berdosa kat situ? Okay, kita punya dosa sekali lagi seperti awal tadi adalah kerana tidak berjayanya kita menjadikan riba tu haram dalam kehidupan bermasyarakat lah. Maksudnya kita masih, kehidupan kita tu kerana kita masih belum berjaya menegakkan syariat. Penguasa kita, orang yang memimpin kita belum mengharamkan riba. Jadi dosa yang kita tanggung tu sama seperti awalan tadi, iaitu kita punya dosa adalah mencegah kemungkaran tu. Dosa tu dihitung di situ lah. Kalau tanya dosa apa kalau orang ambil riba ramai-ramai, kita kan tak ambil, takkan kita berdosa juga. Kita berdosa kerana tak berjaya mencegah kemungkaran. Bukanlah berjaya tu dari segi aspek hasil titik peluh kita, orang pun tinggalkan riba. Bukan, tapi dalam aspek peraturan Islam tu. Kerana riba tu yang haramkan, Allah haramkan secara mutlak, secara semua non-Muslim pun haram ambil riba. Tapi dalam sistem Islam lah, dalam negara Islam, dalam sistem kehidupan pemerintahan Islam. Maka kalau sistem dan pemerintahan tu bukan berdasarkan Islam, maka macam mana boleh menghalang mereka mengambil kan? Jadi dengan kata lain, perkara-perkara macam ni lah yang membuatkan riba. Masalah utama kita ni, riba tu jadi legal. Kalau riba tu macam main kutu, mungkin tak, kita boleh terlepas. Tapi disebabkan riba hari ni menjadi sebuah sistem, maka di situlah kita tak berjaya mencegah kemungkaran daripada, ibarat macam ini. Bila pelacuran dibenarkan, tapi kita tak ambil servis pelacur, so dosa kita kat mana? Bukan kerana dosa kita tu membayar servis pelacur, bukan. Tapi dosa kita adalah gagalnya mencegah kemungkaran pelacuran tu. Jadi di situ, selama mana kita membiarkan atau kita apatah lagi kalau kita dah redha tu, kadang-kadang kita dah pasrah, biarlah, lantaklah, diorang nak ambil lah, lantaklah. Itulah bahayanya. Memang tak dimungkiri kadang-kadang ahli keluarga kita, terdekat kita, kawan kita ambil kan. Dan kita dah jelaskan, dan memang kita ada keterbatasan kemampuan untuk menyampaikan, menjelaskan, dan mereka tetap ambil dan mereka rasa benda ni boleh. Yang lebih malang lagi adalah ketika menggunakan figure-figure agamawan misalnya, yang ambil, yang membenarkan. Di sinilah sebenarnya yang merumitkan lagi dakwah ataupun apa yang kita ingin jelaskan. Namun begitu, itulah macam kat Malaysia ni agamawan pun jadi macam, yelah, jadi macam membenarkan benda tu kan.
Padahal agama Wan tahu menanya riba ni berdosa besar, tapi dia macam membenarkan. Adakah dia takut pada kerajaan sekarang ke untuk Kalau tanya menyuarakan saya, benda-benda macam itu? persoalan itu kalau ditanya, kalau adakah mereka takut dengan kerajaan sekarang? Sebenarnya bukan takut dengan kerajaan sekarang. Sebenarnya menurut bro sendirilah, saya peribadi bila kenal kita, come close to them lah kan, orang yang seperti ini, sebenarnya mereka tak mempunyai cara pandang alternatif. Bagaimana nak mengeluarkan orang yang memerlukan servis-servis untuk beli rumah, beli kereta. Bukan masalah beli rumah dan beli kereta, bagi mereka menilai, okey. Kita cuba memahami dia pada sudut pandang mereka. Kenapa mereka sampai membolehkan? Adakah memang mereka ni ejen ataupun duta kepada brand-brand perbankan ke kan, servis-servis ini? Bukan. Kadang-kadang bila ditanya kan, masyarakat tanya, "Habis ustaz, macam mana saya nak pergi kerja? Takkan saya tak ada kereta, takkan saya tak boleh ni, saya tak boleh beli rumah, habis takkan saya menyewa, harga sewa dah lah mahal bla bla." Jadi bebanan kehidupan harian ataupun bebanan kehidupan masyarakat tu banyak, sehingga bila diharamkannya riba, seolah-olah macam mereka tu tak boleh mengakses kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah kalau ustaz-ustaz ataupun ada pandangan yang mengharamkan riba, perbankan, dividen apa semua tu, maka cara pandang yang akan berlaku adalah, oh kalau macam tu Islam ni menyusahkan lah. Sebenarnya dia membawa kepada, oh kalau macam tu saya tak boleh ambil pandangan Islam lah kalau saya nak buat benda-benda macam ni. Jadi inilah yang merumitkan para asatis misalnya untuk menjelaskan. Akhirnya kata okey, kalau betul tak boleh, maka ambillah untuk pertama kali, ambillah seperti itulah. Tapi itu bukan dalil sebenarnya, itu adalah helah untuk membenarkan keharaman. Misalnya kalau macam tu, habis ustaz, saya ni terdesak nak perempuan ustaz, macam mana? Bolehlah pelacur, cuma sekali je chance. Takkan macam gitu kan? Samalah hukumnya ataupun sama je status dia kalau kita bicara. Cuma kita ubah segmennya kepada pelacuran, bukan kepada ekonomi. Yang pelacuran orang boleh pula kata haram. Ni tak boleh. Sebab apa? Sebab ni kan mengaibkan, merosakkan keturunan dan sebagainya. Padahal riba tu merosakkan sistem ekonomi. Dan inflasi yang kita tengok saban tahun, ini sedikit cerita tentang ekonomi. Riba itulah reason yang terbesar kenapa mata wang kita tak stabil, kenapa kita punya ekonomi krisis. Semua orang rasa seolah-olah macam ekonomi krisis ni dah biasa. Bagi pakai ekonomi biasa. Padahal sebenarnya itu masalah riba. Kekayaan yang muncul tanpa okey, bayangkan riba ni dia punya masalah apa? Kekayaan yang muncul oleh sebab masa. Kekayaan kita bertambah kerana masa. Datang dari mana kekayaan tu? Itu je soalan dia. Sebab itu, pada akhirnya akan berlaku krisis. Contoh, orang riba, kita tengok riba yang konvensional lah. Orang pinjam duit, disebabkan tempoh masa dia pinjam, duit kita bertambah. Sebabkan tempoh masa, duit kita tu bertambah. Datang dari mana? Hanya kerana waktu yang menyebabkan tambahan kekayaan. Jadi bila dah banyak sangat, the real kekayaan tu tak berkembang, tapi secara jumlah kiraan dah bertambah. Di situlah sebenarnya imbalance. Maksudnya kekayaan yang sebenar dengan kekayaan yang dicongak, yang disukat, itu tak sama. Itulah berlakunya inflasi dan krisis ekonomi. Yalah, kira riba ni dah dijadikan satu perniagaan lah. Ya. Jadi bukan riba ni jadi satu perniagaan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebenarnya kenapa Allah kena sebut perkataan tu? Riba ni adalah perkataan yang memang ada zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman jahiliah. So ada ni riba, tapi tidak dikatakan haram sebab riba dengan jual beli sama. Buy itu adalah jual beli pertukaran barang kan, harta dengan barang. Tapi riba pertukaran servis.
Servis apa? Servis hutang. Servis hutang itu yang menyebabkan dia dapat keuntungan. Jadi kalau jual beli barang untung, bagi orang pinjam pun kita patut dapat untung sebab ini servis, aku bagi khidmat hutang pada dia. Dia pinjam kat aku bagilah. Aku minta lah servis aku bagi pinjam tu. Di situlah pinjaman tadi tu yang dinilai sebagai ada keuntungan atas pinjaman. Jadi itulah kategori riba. Jadi di Oh, sini dulu orang riba menyamakan ni, riba. Apa? kira riba ni more to pinjaman lah Ya, okey, dalam Islam, perkara-perkara yang berkaitan riba, dalam Islam contoh pinjam, pinjam lah sebab pinjam meminjam, hutang, hutang tu pun kan atas ihsan sebenarnya. Hutang tu, pinjam dan hutang lah saya cerita itu kan atas ihsan orang, atas ihsan manusia ke atas manusia yang lain. Tapi dalam kehidupan jahiliah, khususnya Yahudi lah selalu banyak buat dulu, melihat ihsan tu ada nilai, ada harga. Ihsan, kebaikan kita beri tolong sebab dia tak ada duit sekarang, so kita bagi dia pinjam atau bagi dia hutang barang nanti bayar kemudian, itu adalah ada harga. Ada harga dekat pertolongan tu. So tolong tu ada harga. Samalah kehidupan kapitalisme ini, tolong itu punya harga. Jadi kalau kita menolong orang, kita kena tahu berapa harga yang kita boleh dapat return back. Cara dia berfikir macam tu sebenarnya. Itulah fundamental kepada riba. Dia nampak macam perniagaan. Sebab itu akhirnya orang menyimpulkan, hari ni pun orang dah kata, oh kalau macam tu, macam mana bank nak dapat untung? Sebab dia melihat perbankan tu adalah bisnes. Jadi bisnes tu kan jual beli, perniagaan. Jadi servis pinjam meminjam juga adalah perniagaan. Jadi dia menyamakan. Tapi dalam ayat tadi tu Allah memisahkan. Padahal masyarakat manusia ni dah samakan riba dengan jual beli tu sama. Ayat tadi wahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu Allah pisahkan bahawa jual beli dan riba bukan benda yang sama dan Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Artinya riba dan jual beli berbeza. Bagi siapa yang mengatakan riba dan jual beli yang sama adalah perkara yang sama, keuntungan bank tu adalah bisnes, itu sama macam perniagaan, maka dia telah bertentangan dengan ayat Allah tadi. Allah pisahkan, dia samakan. So ni masalah pada masyarakat yang kalau dia mengiktiraf bersamaan riba dan jual beli, tak boleh samakan kerana ianya jelas berbeza. Dalam Islam pinjam meminjam, hutang piutang tu ada nilai pahala, ada nilai kebaikan, adalah nilai yang Allah muliakan. Tetapi dalam kapitalisme benda nilai itu hilang, sehingga menjadikan kesempatan orang yang susah, orang yang sempit nak pinjam duit, maka kita buat keuntungan atas kesempitan orang. Inilah sebuah kezaliman sistem ekonomi yang berdasarkan atau berasaskan ribawi. Dia menghancurkan ekonomi sendiri. Orang yang kaya pun boleh hancur kerana sistem ribawi ini, dan dia juga menghancurkan status sosioekonomi. Apa kata, jurang kemiskinan akan terus bertambah sebab orang kaya tetap buat untung kerana waktu, orang miskin akan terus dihimpit kemiskinan kerana waktu juga. Walaupun dia kerja macam biasa, dia gaji yang macam biasa sama, tetap dia akan terus miskin. Orang kaya akan terus kaya. Sebab apa? Riba tadi tu akan buat gap. Akan lama, okey, mula-mula sikit, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sebab itu hari ini banyak promosi-promosi untuk mengajarkan orang-orang miskin untuk invest supaya seperti orang kaya tadi. Walhal sebenarnya benda itu juga ada masalah yang lain lagi, iaitu ketidakstabilan mata wang, lepas tu sandaran mata wang yang berdasarkan spekulasi. Ini juga adalah faktor lagi kepada bencana ekonomi. Jadi menarik kalau kita mengkaji kenapa kehidupan kita, seperti Allah SWT sebut, barang siapa yang meninggalkan peringatanku, sungguh bagi mereka kehidupan yang sempit. Kenapa kita rasa makin lama makin sempit? Walhal kita ni tak buat salah, kita tak buat jenayah, kita bukan buat sakit orang,
kita buat baik pada orang, kita juga ibadah, kita solat, kita zakat, kita sedekah, tapi hidupan kita makin sempit ataupun seolah-olah ruang kita tu nak expandkan kehidupan kita tak selesa ataupun kita macam terpaksa dalam keadaan yang makin lama makin sempit. Salah satu mungkin salah satu bencana riba tu terkena lah pada kita. InsyaAllah. Dan itu memang hampir keseluruhan rakyat Marhain menerima impak tersebut. Wallahu alam. Menarik cerita tentang riba untuk kita kupas, kita bongkar dan kita cuba memahami kenapa Allah haramkan dan apa hikmah-hikmahnya. Okey, terima kasih juga Bu Yim sekali lagi kerana jadi serakan yang sudi untuk membincangkan atau berkongsi juga pandangan tadi. Terima kasih juga pada yang menonton video ini. Ini adalah rakaman sesi rakaman ini. InsyaAllah akan kita teruskan perbincangan pada sesi yang akan datang dan pada minggu akan datang. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asnal insana fi allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.